KPM. Banyak betul ni barang nak kena kemas ni. Alhamdulillah, semua dah siap. Hai Cikgu Yani. Hai. Cikgu, kenapa cikgu nampak macam sibuk ni? Wah, hari ni saya nak balik cepat. Tapi itulah banyak barang saya nak kena kemas ni. Oh. Baru lepas habis mengajar kan? Yelah, biasalah tu yang- cikgu. Tak apa cikgu, saya tolong cikgu untuk bantu kemas barang. Boleh tak cikgu? Boleh tolong. Memang cikgu tak cukup okey. tangan ni nak bawa. Okey, Terima jom, kasih. cikgu. Jom. Wah. Okey, jom. Okey cikgu, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Kak Syafika di sini sihat-sihat saja. Harapnya semua sihat dan ceria selalu ya. Kita bersama dalam slot tahap 2 pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan khas dan tajuk kita untuk pendidikan moral ialah baik hati. Harap semua murid sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Sebentar tadi telah pun murid-murid lihat profil guru kita kan? Ini dia guru kita iaitu Cikgu Yani. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Salam. Hai Syafika. Hai rakan-rakan. Baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan, jom kita berkenalan juga dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Atika Adni dari SK Kuala Kubu Baru, Selangor. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah, terbaik. Harapnya semua murid sudah pun bersedia untuk belajar kerana sebelum kita mulakan, Kak Syafika nak tanyalah Cikgu Yani tadi kan, sebentar tadi yang kita berlakon angkat-angkat barang banyak tu Cikgu, apa kaitannya dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini Cikgu? Okey, baik. Tadi kita dah buat gimmick sikit. Kak Syafika, Ya. tolong cikgu. Jadi hari ini, mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini adalah pendidikan moral tahun 4 berkaitan dengan baik hati. Jadi amalan menolong tu adalah amalan yang baik hati ke Cikgu? Ya, betul. Amalan murni untuk murid-murid gunakan ataupun buat ataupun terapkan dalam kehidupan seharian. Wah, okey. Baiklah Cikgu, faham. Tapi Cikgu ada sebut dengan Kak Syafika tadi, Cikgu nak berpantun. Betul ke Cikgu? Betul. Wah. Suka tak murid-murid cikgu di rumah, cikgu nak ajak kita berpantun. Pantun tentang baik hati. Nak Cikgu, jom. Okey, jom saya mulakan ya. Okey, saya teruskan dengan rangkap yang pertama, pantun baik hati. Okey. Tes suara Okey Cikgu, silakan. Okey, saya mulakan dulu. Okey. Pasang joran umpannya basah sambil berangan di tepi jeti. Jika jiran hidupnya susah, bantulah dengan seikhlas hati. Seronoknya. Kalau kita berpantun, begitu ya murid-murid cikgu? Kena ada intonasi nada yang betul ya Cikgu? Itu namanya berpantun. Nak tak kita cuba pula Kak Syafika berpantun untuk rangkap yang pertama ni? Tadi dah cikgu cuba. Sekarang kita cubalah minta tolong cikgu Kak Syafika berpantun pula. Kalau macam tu Cikgu, boleh tak saya ajak rakan-rakan bantu saya sekali? Boleh? Boleh? Murid-murid di rumah sama-sama. Jom. Okey. Pasang joran umpannya basah sambil berangan di tepi jeti. Jika jiran hidupnya susah, bantulah dengan seikhlas hati. Betul ke Cikgu? Betul. Bagus cara berpantun. Intonasi yang tepat. Okey. Sekarang saya nak tanya. Dalam pantun ni, kita tadi dah sebut ada beberapa ayat yang menerangkan tentang baik hati. Antaranya, kalau siapa-siapa ingat,
Masih ingat? Kak Syafika boleh ingat tak apa antaranya perkataan yang menerangkan tentang baik hati? Tolong menolong, cikgu. Tolong menolong. Ada perkataan bantulah jiran seikhlas hati. Macam mana kita nak bantu jiran? Kalau contohnya tiba-tiba satu hari kita dengar tolong. Kenalah tolong kan, cikgu? Betul, kena tolong. Okey, kalaulah kata jiran tak minta tolong, tapi kita hidup berjiran kena tolong menolong, nak bantu jiran. Contohlah ya, sekarang ni kalau musim hujan, jiran tak ada dekat rumah, Kak Syafika. Apa anak-anak murid cikgu nak buat dekat rumah? Macam mana kita nak buat, nak tolong jiran kita? Tadi cikgu cerita pantun yang pertama berkaitan dengan jika jiran susah. Betul. Sekarang jiran tak susah. Tapi kita ni nak terapkan baik hati. Macam mana? Nanti bajunya basah pula kan? Kita tolak ke dalam tempat tolak ke teduh. dalam, atau kita kutip baju tu, simpan di rumah, nanti jiran dah balik kita berikan pada jiran. Jangan lupa bagi balik. Ya. Baik, saya nak teruskan rangkap yang seterusnya. Okey, jom cikgu. Okey. Okey, Batani. Siapa nak mula? Saya mula ke? Cikgu lah, cikgu okey. dulu. Baik, saya pantunkan rangkap yang kedua. Okey, Batang galah dibuat joran, dapatlah seekor ikan haruan. Nyam. Berbuat baik kepada jiran, jiran sakit hulurkan bantuan. Wah, okey cikgu. Dapat. Boleh saya cuba? Boleh. Okey, macam ni kita cuba sama-sama ya murid-murid. Batang galah dibuat joran, dapatlah seekor ikan haruan. Berbuat baik kepada jiran, jiran sakit hulurkan bantuan. Ya, bila jiran sakit, kita dengar tiba-tiba macam mak ayah bagi tahu, makcik Ani kat sebelah tu demam. Tak dapat masak ke apa kan. Jadi macam mana kita nak bantu? Bolehlah bantu dia masak, belikan makanan. Ya, belikan makanan. Awak sebagai seorang murid ataupun seorang kanak-kanak, apa kita nak buat? Kalau ibu ayah mungkin boleh tolong masak. Tapi macam anak murid-murid cikgu apa nak buat? Tadi Kak Syafika dah bagi tahu, boleh tolong pergi kedai belikan makanan. Kan? Betul. Ada banyak kaedah ataupun perkara yang kita boleh bantu jiran kita yang sedang sakit. Okey. Boleh kita teruskan dengan rangkap yang ketiga? Boleh, cikgu. Yang terakhir ni. Ya. Okey, baik. Saya mulakan dulu. Okey, cikgu. Cantik nian cahaya bulan, indah menyeri, jelas ketara. Membantu jiran, jadikan amalan. Hidup harmoni, aman sejahtera. Menariklah cara cikgu baca tu. Kalau macam tu Kak Syafika pun nak ikutlah. Okey, boleh. Jom, murid-murid jangan diam saja, ikut sama, okey? Cantik nian cahaya bulan, indah meninari jelas ketara. Membantu jiran jadikan amalan, hidup harmoni aman sejahtera. Ya, kenapa kalau kita bantu jiran, berbuat baik hati dengan jiran, kita akan hidup harmoni dan sejahtera? Kerana cikgu, bila kita susah, kita menolong. Bila kita susah, mereka pun akan tolong. Ya, betul. Bila jiran dengan jiran saling berbaik-baik, baik hati, tak ada yang dengki ataupun sakit hati, kita hidup dengan aman. Ya, jiwa pun tenang, cikgu. Jadi jiran ni adalah keluarga kita yang paling dekat bila kita susah. Ingat ya, murid-murid cikgu. Ya. Contoh, kalau tiba-tiba ibu dan ayah kita tak ada di rumah, siapa yang ibu ayah minta tolong dulu? Mestilah jiran kan? Ya, sudah tentu saya pasti memang ibu ayah akan minta tolong jiran. Tengokkan rumah kita, tengokkan kita. Baiklah cikgu, macam mana kita berpantun tadi? Apakah sedikit rumusan untuk kita punya segmen ni? Okey, baik. Daripada 3 rangkap pantun yang kita dah berpantun tadi, semua berkisarkan tentang nilai murni, baik hati. Baiklah cikgu, jadi banyak lagi yang kita nak terukan selepas ini. Jadi murid-murid, jangan ke mana-mana, kita kembali di slot tahap 2.
Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas hari ini dalam mata pelajaran pendidikan khas, pendidikan moral baik hati. Okey murid-murid semua, jadi untuk segmen kali ini kita akan buat sedikit aktiviti. Mesti tertanya-tanya apakah aktiviti itu kan? Ada macam-macam warna di depan Kak Syafiqah. Jom kita tanya guru kita, Cikgu Yani. Ada apa ya depan kita ni cikgu? Okey, baik. Banyak kan barang cikgu bawa. Betul. Murid-murid di rumah nak tahu apa aktiviti saya dengan Kak Syafiqah nak buat ni. Okey, baik. Yang boleh baca, cikgu ada letakkan papan tulis di situ di mana kita akan membuat aktiviti menghias kad ucapan. Okey. Berkisahkan tentang macam mana kita nak bantu jiran ataupun rakan-rakan yang sedang sakit. Okey. Macam mana nak bantu murid-murid kan? Kalau ibu ayah mungkin dia boleh bantu dari segi kewangan, dari segi wang ringgit. Ya. Tapi kita macam mana? Macam mana cikgu? Macam mana tu? Jadi, ini adalah salah satu aktiviti yang murid-murid cikgu boleh buat jika kita tahu rakan kita, jiran kita sedang sakit. Iaitu menghias kad ucapan. Ucapan apa? Ucapan apa tu? Ucapan semoga cepat sembuh. Okey. Macam mana? Nak mula Kak Syafiqah? Macam mana tu cikgu? Okey, baik. Apakah bahan pertama? Macam nak buat kuih, kita ada bahannya. Ya, betul. Okey, bahan-bahan untuk membuat ataupun menghias kad ucapan, sudah tentulah apa yang ada di atas meja saya ni. Okey, yang pertama sekali, mesti ada kad. Kad manila ataupun kertas warna lah, boleh cari yang tebal sikit. Okey. Nak pilih warna mana-mana pun boleh cikgu? Tak kisah warna apa-apa pun. Saya sediakan dalam 3 warna. Okey, seterusnya kita ada pen yang beraneka warna. Okey. Saya pasti murid-murid cikgu di rumah memang suka warna-warna begini. Betul? Okey, lepas tu cikgu ada bahan hiasan tampalan ataupun kita main lekat-lekat. Ada ribbon, yang ini. Ada huruf. Okey. Ada bintang-bintang. Okey. Menarik. Banyak ni kita boleh buat. Jadi kita dah kena bahan. Apa kata kita buat? Okey cikgu, jom kita mulakan. Yang pertama sekali mestilah pilih warna kadnya kan cikgu? Betul. Okey. Cikgu nak warna apa? Kalau saya nak warna pink lah. Saya warna ni saya suka. Okey, kalau macam tu saya pilih warna kuning lah cikgu. Boleh. Dekat-dekat warna baju saya juga. Saya warna pink. Semua pilih warna kita kan. Okey, yang lain saya simpan dulu di tepi. Okey, baik. Untuk membuat kad ni, kita nak buat kad. Terpulang kepada masing-masing punya cara. Ya. Anak-anak, murid-murid cikgu di rumah. Nak buat macam ni pun boleh. Lipat 2. Ataupun ikut kreativiti sendiri, boleh juga lipat macam gini. Segitiga. Segitiga pun boleh? Boleh. Okey cikgu. Tapi sebarang penggunaan gunting ataupun pisau, saya mohon buat bersama dengan ibu dan ayah. Kena ada pengawasan kan cikgu? Kalau nak buat segitiga mesti ada gunting. Jadi cikgu tak nak guna gunting untuk kali ni. Saya lebih gunakan kad macam ni, kita lipat saja. Lipat saja. Macam tu Kak Syafiqah pun nak ikut lah. Boleh. Lipat 2 ya cikgu? Boleh lipat 2. Okey. Okey, baik. Yang pertama sekali saya nak ambil ucapannya. Ya, pun lekat-lekat je. Kalau murid-murid cikgu di rumah pandai menulis, boleh tulis sendiri dengan pen. Tapi cikgu nak lekat dulu. Nanti baru cikgu nak tulis. Okey. Banyak pilihan sebenarnya kan? Ya, macam-macam. Okey. Yang ini kan cikgu, kalau kita nak cetak pun boleh kan kalau tak nak tulis? Tapi itulah, saya melihat kalau kita cetak tu maknanya memang anak murid cikgu memang hebat. Wah. Dia pandai, saya tahu. Tapi hari ni kita nak bagi satu buah tangan dekat jiran, hasil kreativiti kita, hasil buatan tangan lah senang cerita.
Faham cikgu? Kan? Orang kata kalau dari hasil tangan sendiri lagi Ya. nampaklah istimewa cikgu. Ya, boleh je kita nak beli kad ucapan ni di kedai ada juga. Tapi saya memilih untuk buat sendiri. Alamak cikgu, saya tersilap sedikit lah. Tak Saya apa, ingat boleh. tajuk boleh ke? Boleh. Tak Kat kisah nak ruangan di depan, nak di belakang pun tak kisah. Lepas tu, okey. nanti kita ada pen. Macam saya mungkin di depan saya akan tulis lain. Okey, faham. Terpulang pada murid-murid cikgu. Kita bagi kebebasan nak buat macam mana. Okey. Dah lekat macam ni, pilihlah hiasan apa yang nak nak dilekatkan. Okey. Baiklah cikgu, macam tu kan. Saya kat sini ada reben kan cikgu? Ada hiasan macam bentuk apa ni cikgu? Kumbang. Ya, kumbang. Lepas tu ada stiker, pelekat. Ada stiker huruf. Sebab cikgu ni suka macam ni. Kilat-kilat. Ya. Okey cikgu, jom kita hias. Okey, boleh. Okey, dah kita letakkan kad ucapan macam ni. Macam Kak Syafiqah letak di depan. Carilah ruang di mana kita nak letakkan nama kawan kita. Okey, boleh cikgu? Okey. Macam tu, nama kawan saya ada di sini cikgu. Terus lekatkan. Okey, boleh Terus lekatkan. Kalau macam cikgu sebutkan tadi, nak tulis sendiri pun tak ada masalah. Ya, boleh. Kalau tak nak, kalau dia nak macam ni, dia lagi mudah. Kita lekatkan aja. Betul cikgu. Okey. Kalau macam tu, pada masa yang sama kan cikgu, kalau kita nak terapkan nilai murni seperti menggunakan bahan kita semula pun boleh kan cikgu? Boleh sangat-sangat. Tak semestinya benda ni semua nak dibeli kan. Betul cikgu. Okey. Dah lekatkan nama kawan. Bolehlah tambah hiasan yang lain. Okey. Di dalam kad supaya bila kawan buka kad ni, dia bertambah sihat. Wah, betul. Setiap hari nak tengok kad ni, setiap hari makin sembuh kan cikgu? Saya dah sudah. Wah. Sengit itu seni ya. Jangan tegak aja. Ini macam cikgu punya. Tu Umi. Menariknya. Okey, saya teruskan. Okey. Terus Kak Syafiqah, kita teruskan. Saya nak nampakkan saya punya kad ni macam nak tunjukkan selepas dia dah sembuh, bolehlah kita pergi meraikannya. Ya, betul. Jadi kad ni nampak macam kad hari jadi pun ada. Okey, cikgu saya tunjuk sedikit kepada para penonton kita. Mungkin ada yang nak dapatkan kan? inspirasi. Ni dia Kak Syafiqah. Semoga cepat sembuh dan Kak Syafiqah lekatkan sedikit hiasan seperti kumbang dan ini manik dan dalam ni nak tahu tak nama kawan Kak Syafiqah tu? Ada cikgu. Cuma ucapan ni belum lagi. Tak apa. Inilah nama kawan Kak Syafiqah. Tapi ucapannya tunggu dulu rahsia. Tunggu dulu nanti boleh guna pen. Itu betul. Saya pun akan tulis ayat-ayat yang kita boleh bantu rakan kita cepat baik. Ini saya punya. Wah, cantiknya cikgu. Dalamnya macam ni. Banyak ruang kosong lagi kan? Betul. Kita boleh tambah biar penuh. Macam ni dia buka. Bila dia buka nanti, semoga dia cepat sembuh. Betul lah cikgu. Tapi kan cikgu, saya percaya murid-murid kita yang pandai melukis cikgu, berseni. Betul. Boleh ke dia orang melukis? Boleh lukis je, tak ada masalah. Kan? Kalau macam tu, saya naklah lukis muka kawan saya, boleh tak cikgu? Boleh. Try saya nak tengok muka kawan. Saya cuba, tak pandai melukis tapi saya tak juga. Okey, kita sama-sama ya cikgu. Kawan saya ni comel tapi saya punya lukisan kurang comel. Harapnya menjadi comel lah. Hampir menjadi cikgu. Okey, rambutnya kita jadikan rambut dia warna biru ya hari ni. Sebab nak cepat sembuh jadi kita bagi dia sedikit bayangan yang lebih orang kata indah kan cikgu? Tengok-tengok Kak Syafiqah punya, saya punya macam ni. Wah, comel ya. Rambut dia sikit je cikgu. Saya punya macam ini. Harapnya Eva sayanglah kat saya lepas ni kan? Betul. Okey cikgu. Memandangkan saya lihat Kak Syafiqah kita dah berjaya menghias aktiviti kita hari ini menghias kad ucapan. Okey. Jadi cikgu nak bagi token. Token. Macam tu juga murid-murid cikgu di rumah, sekiranya anda dapat menyiapkan
kad ucapan begini, tunjuk kepada ibu ayah dan nanti kita boleh beri pada jiran. Dan saya pasti mesti ibu ayah seronok. Kan? Tak dapat bagi buang ke hadiah ataupun barang lain, kita boleh bagi dengan kad. Ya, kad ni maknanya 1000 sebenarnya. Tapi janganlah kita kata macam jangan malas nak buat je. Memang sangat bermakna. Okey cikgu, ganjaran ni ya cikgu boleh. tadi. Boleh lekatkan pada pokok ganjaran 1. Terima kasih cikgu, dapatlah 1 buah apple. Kenyang Kak Syafiqah. Baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar ya, dan kembali selepas ini dengan macam-macam aktiviti lagi dengan slot tahap 2. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, masih bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Yani bagi slot tahap 2 hari ini. Dan untuk segmen kali ini, nampak tak ada roda di sebelah Kak Syafiqah. Dan roda ni bukan untuk kereta ataupun basikal tau. Untuk kita bermain aktiviti sama-sama. Tapi, apakah aktiviti yang terlibat? Jom kita tanya Cikgu Yani. Cikgu, apa yang kita nak buat ni? Okey, baik. Untuk kali ni, kita dah tahu macam mana kita nak amalkan sikap ataupun nilai murni baik hati. Sekarang cikgu nak uji kepahaman murid-murid cikgu di rumah, juga Kak Syafiqah di studio. Okey. Kalau boleh lihat, ini adalah roda baik hati. Okey, dalam roda baik hati ni, cikgu ada letakkan beberapa gambar, contoh gambar yang rakan-rakan kita, jiran-jiran kita. Jadi nanti Kak Syafiqah akan bantu murid-murid cikgu di rumah untuk pusingkan roda ni. Okey. Nanti anak panah akan tunjuk gambar apa yang kita nak pilih tu. Ya, dan nanti kita terangkan apa yang patut saya lakukan. Okey cikgu. Senang saja permainan dia. Pusing, tengok gambar dan kita jelaskan apa yang patut saya lakukan. Okey cikgu, boleh? Mudah saja. Okey. Macam tu Kak Syafiqah mulakan dulu. Boleh? Okey, jom kita putar ya. Yang itu cikgu. Gambar apa ni? Gambar yang di bawah sebab dia terbalik sedikit. Cuba Kak Syafiqah terangkan gambar apa untuk murid-murid kita kat rumah. Bagi murid-murid, kalau anda lihat di sini, Kak Syafiqah nampak seorang lelaki yang telah terjatuh. Jatuh. Sakit. Betul? Jadi, apa patut kita lakukan Kak Syafiqah? Dan murid-murid cikgu di rumah, kalau dah tengok ni, kita nampak kawan kita tiba-tiba bermain jatuh. Apa kita nak buat ni? Kadang-kadang ada yang gelak. Tak boleh kan cikgu? Tak boleh ketawakan kawan. Tak boleh ejek kawan masa dia jatuh. Tapi apa kita nak buat? Kita nak jadi orang yang baik hati. Betul. Apa kita nak buat ni ya? Jom kita fikir sama-sama. Kalau macam tu, kalau Kak Syafiqah akan cuba bantu dia untuk bangun kembali dan tengok sakit tak? Tadi dia sakit tak? Ada luka tak? Kalau ada luka, kita minta bantuan atau kita menelefon pihak yang berkuasa untuk menolong, kan cikgu? Betul. Cikgu bawa situasi di sekolah. Jika murid-murid cikgu dapati ada kawan-kawan tiba-tiba jatuh, apa nak buat? Tadi Kak Syafiqah dia dah bagi contoh dia. Apa Kak Syafiqah perlu buat? Kalau di sekolah, boleh pujuk kawan dulu, bangunkan rakan awak dan bagi tahu guru. Mungkin kawan tengah menangis, sakit. Jadi pujuk dulu. Pujuk dia, contoh panggillah nama Aman ke Ahmad ke, diam-diam nanti kita jumpa cikgu. Macam tu. Betul. Tenangkan dia dulu. Jangan ketawakan dia. Jangan ketawa ataupun jangan biarkan, kan cikgu? Okey. Boleh tak kita pergi gambar yang lain? Okey. Kak Syafiqah pusing ya. Ini dia gambar ni cikgu. Yang gambar seterusnya, yang ini gambar seseorang sedang membaiki motornya yang rosak dan ada murid ataupun diri saya yang lalu dengan kereta di sebelahnya. Okey. Maknanya situasi ini kita nampak dalam perjalanan ke sekolah, murid-murid cikgu nampak ada kawan memang motor je rosak. Jadi apa nak buat?
Apa ya kita nak buat murid-murid semua? Kalau Kak Syafiqah akan berhentikan kereta. Bukan saya lah yang bawa kereta. Ayah berhenti kereta. Lepas tu saya akan keluar dan tolong yang mana saya boleh, cikgu. Betul. Itu yang paling tepat. Bantu kawan ataupun ajak kawan naik sama dengan kita. Tak kisahlah motor ke, kereta ke, pergi ke sekolah. Supaya dia dapat hadir ke sekolah bersama-sama dengan kita. Betul. Ya. Dah 2 dah ni. Okey. Cuba. Jom. Kita tengok yang seterusnya ya, cikgu. Okey. Yang ini pula, cikgu. Wah. Ahmad berasa sunyi bermain sorang-sorang di taman permainan. Kan, betul. cikgu? Kalau kita nampak murid yang macam itu, apa yang kita buat ya, cikgu? Kalau kita nampak rakan kita macam ni, apa murid-murid cikgu nak buat? Kita nak jadi orang yang baik hati. Apa kita nak buat? Apa dia? Okey, cikgu. Mereka memberitahu Kak Syafiqah, kalau macam ni kita temanlah Ahmad bermain sama-sama. Betul. Kita teman kawan bermain sama-sama. Maksudnya kawanlah dengan kawan kita ni. Mungkin dia jiran ataupun kawan baru. Jadi kita ajak berkawan. Walaupun kita tak kenal selalu, tapi kenalah berkawan semua orang kan? Okey, cikgu. Seterusnya okey, kita Kak cuba Syafiqah lagi. Saya terakhir. Kita cuba. Jak roda ni kan. Dia nak pusing lagi. Ni cikgu. Yang ini, seorang ibu yang mengandung membawa barang yang banyak, cikgu. Kalau tak orang lain pun ibu kita. Ibu kita. Apa kita nak buat? Kalau macam tu, kesian dia bawa barang banyak kan. Betul. Mesti dia penat. Jadi kita kena bantulah bawa barangnya. Betul. Jadi kalau murid-murid cikgu di rumah ada ibu yang sedang mengandung, bantu ringankan beban ibu, tolong ibu bawa barang, tolong ibu buat kerja di rumah. Jadi jadilah anak yang baik hati. Okey, nampaknya Kak Syafiqah dah dapat jawab 4. Dari tadi lagi saya nak bagi dia token. Wah, ya ke? Macam tu? Untuk Kak Syafiqah boleh tak lekatkan lagi 2 apple di pokok ganjaran. Terima kasih, cikgu. Dapat lagi 2. Okey, cikgu. Kalau lihat di sini, Kak Syafiqah ada 3 apple. Tapi secara keseluruhannya, bagaimana prestasi saya hari ini, cikgu? Okey, baik. Memandangkan Kak Syafiqah dah dapat berjawab semua soalan berdasarkan gambar tadi dengan baik, cikgu bagi Kak Syafiqah pada tahap cemerlang. Wah, cemerlang. Harapnya murid-murid di luar sana pun dapat cemerlang. Okey. Baiklah, cikgu. Boleh tak kita dapatkan rumusan ringkas untuk kelas kita pada hari ini? Okey, baik. Untuk hari ini saya berharap dan mohonlah pada murid-murid, apa yang kita belajar hari ini adalah menyatakan cara kita nak buat, macam mana kita nak baik hati, macam mana kita nak menerapkan nilai baik hati. Jadi saya dah terangkan bersama Kak Syafiqah. Jadi saya harap murid-murid cikgu di rumah boleh terus amalkan sikap baik hati. Ya, bukan sekadar kita belajar di kelas saja, tetapi pendidikan moral ni untuk bantu kita menjadi insan yang lebih bagus di dunia ini. Okey, cikgu. Bagi mereka yang mahu lagi cemerlang, manakah mereka boleh membuat rujukan, cikgu? Okey, baik. Bagi murid-murid cikgu di rumah, anda boleh buat rujukan di Pelantar Delima KPM. Di situ ya murid-murid, jangan lupa buat ulang kaji. Okey, Cikgu Yani, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini, dah berkongsi ilmu mengenai tajuk kita berikan moral baik hati. Tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Atika. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Cikgu, jom kita nyanyi. Boleh.